اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita Al-Misbahul Munir, muka surat 7, bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk, dan tidak tawaduk, maka dinama akan orang yang tidak mengerjakan dengan ibadah, orang yang tidak berbuat elok. Maknanya bukan orang yang muhsin, bukan orang yang berbuat elok, bukan orang yang ada ihsan. Ini orang ni bukan orang muhsin. Mana orang yang mengerjakan ibadah dengan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk, dan tidak tawaduk, maka dinama akan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok tu orang yang tidak berbuat elok, orang yang tidak berbuat baik, orang yang tidak berbuat ibadah lah, walaupun rupa ibadah sekalipun. Ini sambungan bahagian yang ketiga dalam agama, iaitu ihsan. Ihsan dengan makna berbuat baik, berbuat elok. Kalau tidak ada ihsan, maknanya berbuat tidak baik, berbuat tidak elok. Orang yang buat baik, orang yang buat elok dipanggil orang yang muhsin, orang yang ada ihsan. Apa makna berbuat baik, apa makna berbuat elok? Baik elok ni kira pandangan syarak lah. Baik ke, elok ke, comel ke, ini ke, molek ke, cantik ke, kira pandangan syarak. Mana orang yang buat baik? Orang yang mengerjakan segala perintah Allah, itu orang yang berbuat baik. Orang yang mengerjakan segala perintah Allah, itu panggil orang yang berbuat baik. Manakala orang tu tidak mengerjakan perintah Allah, orang tu bukan orang yang buat baik lah. Mana apa, orang tu orang jahat tau. Tapi kadang-kadang kita ni nilai bukan nilai kod syarak. Dia baik tapi tak solat je. Kita buka tu. Dia baik cuma tak solat. Dia baik, tak solat tu baik. Baiklah sebab dia tolong orang, dia tak pernah khianat orang, tak pernah kacau orang. Baiklah, cuma tak solat je. Memanglah lisbah kata tolong orang tu baiklah, sebab itu perintah Allah. Kita tak kacau orang tu baiklah, itu perintah Allah. Cuma dak sedaknya dak semayang je, dia kata. Dak semayang je. Jadi dak semayang tu je, ringan je bunyi. Jadi orang yang buat baik sungguh ni orang yang mengerjakan segala perintah. Perintah ni ada hubungan dengan Allah, perintah ada hubungan sesama kita. Makna kalau dia solat tetapi duduk menyakiti orang, itu tak baiklah orang panggil. Sebab orang baik ni orang yang mengerjakan segala perintah.
Perintah Allah bukan perintah solat aja, itu hubungan kita dengan Allah. Macam mana pula dengan hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Kita diperintah hubung silaturrahim, kita diperintah buat baik sesama kita. Tapi kalau kita solat tapi kita tawak baik sesama kita, kita khianat orang, kita mengumpat orang, kita fitnah orang, kita cerca orang, itu pun bukan berbuat baik. Sebab berbuat baik ni orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru panggil orang yang ada ihsan. Orang yang ada ihsan dipanggil muhsin. Islam orangnya muslim, iman orangnya mukmin, ihsan orangnya muhsin, muhsinin. Hak Tuhan kata wa kadzalika najzil muhsinin, kami akan balas akan orang yang buat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan balasan orang yang melakukan kebaikan. Tapi tadilah orang yang baik ni baik pada nilai yang syarak, baik pada nilai yang syarak, bukan baik pada nilai yang manusia. Jangan kira juga ada penilaian manusia ni. Kalau contohnya orang mari rumah, mari cari suami, suami kebetulan tak ada, tapi isterinya ajak naiklah air. Baik sungguh isteri dia, baik gitu. Kalulah dia nak mari cari suami, suami tak ada, tak ajak naik, tak baik sungguh bini dia. Hak mana baik, hak mana tak baik sebenarnya? Sekarang ni orang lelaki tu mari cari suami, suami dia tak ada, tapi dia ajak naik, dia minum air. Kenal kan kawan suami dia, baik bini dia, tu baik. Ke mana? Tak baik lelaki tu. Tapi panggilan orang ni hak tu baiknya, kita tak nilai kat tu. Tekah beza. Baik mak ayah dia, anak dia nak pergi jalan lelaki beri, tapi kena berhadapan lah. Jangan ambil kok sipan jalan, tak begitu. Mari berjumpa direct, minta izin direct. Pak cik nak bawa anak pak cik jalan tak apalah. Baik budak ni, dia tak ada lah nusuk-nusuk. Dia jumpa dengan ibu bapa direct, nak ajak anak dara orang pergi jalan. Kan baik tu kan. Hak tak baik balas mana ni? Noh duk tunggu sipan jalan. Hak ni ngecek lagi mana? Lagi mau saing dia kata. Hak anak dara ni pula kena gilai. Tak baik gitu. Hak baiknya pergi jumpa direct dengan mak ayah, minta izin betul-betul. Mak ayah pun baik, benar kan? Mak ayah pun baik, anak pun baik. Hak mari jemput anak dara orang di rumah tu pun baik. Gitu baik. Tu bukan nilai syarak. Kita baik ni, baik nilai syarak. Mengerjakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kemudian mengerjakan segala perintah Allah ihsan ni dengan mencukupi syarat-syarat dan rukun-rukun. Maknanya kalau kata perintah zahir, kena cukup syarat rukun. Kalau perintah batin, kena cukup syarat rukun. Macam perintah batinnya taubah. Taubah tu perintah hati. Solat perintah zahir, taubah perintah hati. Kena cukup syarat taubah, kena cukup rukun taubah. Ni panggil orang yang buat baik. Ni orang yang muhsin, orang yang baik pada nilai yang syarak. Kemudian barulah pergi kepada maqam ihsan. Maqam ihsannya ka'annaka tarahu, kita mengerjakan segala perintah seolah-olah kita melihat Allah. Itu maqam musyahadah, maqam aulia. Kalau kita tak sampai maqam musyahadah, kita sentiasa memperingatkan diri kita Allah melihat kita, Allah memandang kita. Itu maqam muraqabah. Itu cerita bab maqam lah pula. Kemudian maqam musyahadah ni
dia ada tekah-tekah beza pula. Maqam muraqabah pun ada tekah-tekah beza. Kita pun sentiasa memperingatkan ke diri kita, Allah sentiasa memandang kita. Sebab itulah kita buat taat juga. Tapi kita memperingatkan diri Allah melihat kita tu sekejap-sekejap je. Tanya solat. Tanya solat. Kita nak solat ni kena buat molek, syarat kena comel molek, rukun kena comel molek. Kalau baca pula dalam bacaan solat tu kena jaga molek. Sebab apa? Allah melihat dan memandang akan perbuatan ibadat solat kita. Keluar daripada solat hilang dah. Tak ada dah. Tak ada dah. Mata kita pun kita ikut suka, telinga lidah kita pun ikut suka. Ni kedudukan maqam muraqabah ni ada di punya peringkat-peringkat pula. Kalau orang yang sentiasa memperingatkan diri, Allah sentiasa memandang, dia akan jaga hukum hakam sepanjang masa. Terlanggar je segera bertaubat. Sebab apa? Sebab dilanggar tu Allah melihat, Allah memandang, Allah mengetahui. Dia pun segera bertaubat sebab takut akan Allah yang sentiasa memandang, melihat akan dia. Ni kedudukan masing-masing lah pula. Itu dikira maqam ihsan. Adapun ihsan, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Yang mana perintah tu sebagai orang Islam kita terima secara zahir. Sebagai orang yang beriman, perintah tu kita terima dengan hati. Bila zahir sebagai orang Islam kita terima perintah tu daripada Allah, bila hati pun kita terima sebagai orang beriman itu perintah daripada Allah, kita pun mengerjakan perintah tu. Itu ihsan. Itu ihsan. Tapi mengerjakan perintah ni segala perintah. Perintah Allah bukan tadilah hak zahir, hak batin. Perintah Allah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Perintah Allah pada diri kita, perintah Allah pada tanggungjawab kita kepada keluarga, perintah Allah tanggungjawab kita dalam masyarakat, tanggungjawab kita kepada ummah. Itu semua perintah Allah belaka tu. Kita ada hubungan direct kita dengan Allah secara individu. Kita ada hukum hakam berkaitan tanggungjawab kita dalam keluarga kita. Itu perintah Allah juga. Dalam masyarakat kita kena ambil tahu. Ini perintah amar makruf, ini suruh benda baik, cegah benda munkar, kita kena tunaikan. Itu pun segala perintah. Bukan maknanya kita setakat jaga diri je, jaga keluarga je. Kalau tengok benda-benda hak tak baik pun kita senyap je. Itu tidak mengerjakan segala perintah. Sebab suruh makruf, cegah mungkar, perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah wajib bukan perintah sunat. Mana ada pula tanggungjawab kita dalam masyarakat, tanggungjawab kita kepada ummah. Itu perintah Allah belaka. Orang yang ini muhsin, dia akan mengerjakan segala perintah. Tapi apa perintah? Kembali kepada ilmu. Macam sebut acap kali lah. Apa perintah Allah? Tu kembali kepada ilmu. Macam mana perintah nak dilaksanakan? Kembali kepada ilmu. Sebagaimana perintah suruh makruf, cegah mungkar, pokok pangkarnya kembali kepada ilmu. Kita nak menunaikan perintah suruh makruf, pokok pangkalnya, syarat utama kita kena ada ilmu. Kita jelas apa perkara makruf tu. Kita nak cegah perkara mungkar, pokok pangkal syarat utama kita kena ada ilmu. Apa dia mungkar? Kena faham molek. Jangan kita terbolah. Jangan kita lorak-lorak. Yelah kadang-kadang perkara tu salah, tapi salahnya pada setengah pandangan. Setengah pandangan kata tak salah, maka hak tu tak panggil mungkar sebab tidak ijma' ulama. Maka kita tak wajiblah nak tegur. Tapi kalau nak tegur pun bolehlah, tak comel balas tu. Contoh. Dia bahi lutut sepeng, faham tak? Piyah ada tapala. Tapi kalau dia congok je, duduk je, tangan digok tu. Masa nak duduk tu dia tarik tangan. Lutut sepeng sokmo. Atas kepala ada piyah. Duduk di beranda surat. Dia ada surat tu, ada tempat duduk. Duduk je, kain ditarik semua. Tarik semua. Nampak nampak peha. Aurat.
haram tu, mungkar. Ijma' ulama ke tidak? Tidak. Mazhab Syafi'i kita haramlah. Kalau mazhab Maliki contohnya, ni cerita. Tapi jangan buat lagi tu yang salah faham pula. Cuma yang kita ni, kita nak lorak kedok ni, nak tujuh lalu ni mungkar, aku wajib kena cegah. Kena ngaji dulu. Tapi kalau kita baik dengan dia, kita tegaklah apa benda piyah atas kepala, peha nampak. Piyah atas kepala masalahnya. Peha nampak. Ataupun kita pergi pegangkan, kita tutup. Tak ada apalah. Tapi jangan lorak. Jangan duduk gopoh. Biar kita ada ilmu sungguh satu-satu perkara. Kita tengok orang solat, Allah solat apa begitu, bergerak. Itu solat tidak sah. Tidak sah mazhab Syafi'i. Mazhab lain tidak ada masalah. Solat dia sah. Tak sedap pelik lah kalau pergi Mekah dia tahulah. Tapi solat dengan pergerakan yang banyak, itu bukan solat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Kita maklum sahabat solatnya macam mana, sampai keburu hingga mana apa diamnya, keras kekung. Hak bergerak tu itu bukan sunnah. Tapi batal ke tak? Mazhab Syafi'i kita batal. Kita wajib cegah ke tak? Tak wajib, sebab bukan ijma' ulama. Tapi kalau kita boleh beritahu, nak kita beritahu lah, tak ada masalah lah. Mana pokok pangkalnya nak mengerjakan segala perintah, suruh makruf, cegah mungkar. Yang syarat besar yang pertama, kena ada ilmu. Dia ada beberapa syarat. Cukup syarat ni barulah wajib kita suruh makruf. Cukup syarat ni barulah wajib kita cegah mungkar. Dia ada syarat dia pula. Mana ilmu lah. Tapi syarat pertama memang ilmu. Kita nak pastikan makruf hak mana, mungkarnya hak mana. Mungkar adalah hak ijma' ulama. Mana kita pun tak gopoh sangat. Ada hak wajib tercegah, hak salah ijma' ulama pun kena guna hikmah. Ni hak tak ijma' ulama. Maknanya pokok pangkal nak mengerjakan perintah, kembali kepada ilmu. Kembali pada ilmu, sama ada perintah hak kita dengan Tuhan, keluarga kita ke, masyarakat ke, ummah ke, kembali kepada ilmu. Untuk memastikan kita mengejar segala perintah sempurna, dia itu punya syarat-syarat, dia punya rukun-rukun. Ada ihsan ni barulah comel Islam, comel iman. Barulah sempurna Islam, sempurna iman. Nak sempurna agama itu ketinggian. Nak jadi dulu ni, jadi orang Islam, jadi orang yang beriman, yang lengkap bahagian agama, sebab ada ihsan. Tak ada ihsan, bukan kata Islam batal, bukan kata iman batal, tapi Islam iman yang tak comel, Islam iman yang tak sempurna. Jadi perintah-perintah Allah ada yang dikerjakan, ada yang tidak dikerjakan. Islam imannya tak batal, tapi tak sempurna. Terutama sekali iman. Sebab iman bergantung kepada iman, kekuatannya bergantung kepada ihsan. Kita belajar untuk mengesahkan iman satu perkara. Kita belajar ilmu tauhid untuk mengesahkan enam rukun iman. Untuk sah, untuk tebal, untuk mantap, untuk kuat. Mari daripada ni ihsan, mengerjakan segala perintah zahir dan batin ni. Tapi mengerjakan segala perintah zahir dan batin yang sempurna. Apabila iman dia tebal, mantap, barulah terselah dengan kesabarannya, dengan kesyukurannya, dengan keredaannya. Sebab apa? Sebab imannya iman yang kuat, iman yang mantap. Bila Tuhan uji je, sama ada uji dengan kesenangan, dia syukur dan sabar. Bila Tuhan uji dia dengan kesusahan, syukur dan sabar. Mari mana syukur dan sabar? Mari daripada kekuatan iman dalaman masing-masing. Iman nak kuat mari mana? Bukan mari dicakap, mari daripada ihsan, mengerjakan segala perintah. Tapi kalau Tuhan uji kita dengan kesenangan, syukurnya tidak ada, sabarnya tidak ada, imannya lemah. Kesenangan sabarnya kok mana pula? Syukur je lah, sabar lah.
Apa makna sabar? Tahan diri daripada berlebih-lebihan menggunakan nikmat kesenangan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kena sabarlah. Kalau ikut kehendak hati, apabila dah senang, macam-macam benda kita nak buat, itu kehendak hati. Lepas tu macam mana? Kena sabar. Sabar makna apa? Kena ok. Faham tak? Ok. Dia panggil apa? Ok senapah. Ok senapah. Gitu. Tu sabarlah, kena ok. Kena tahan diri. Kalau ikut kepada kemahuan dengan kesenangan Tuhan beri ni, macam benda yang kita boleh buatnya. Sabar. Kemudian Tuhan cuba pula dengan kesusahan. Sabar nampaklah. Kena sabar. Syukurnya kat mana pula? Tuhan cuba dengan kesusahan, syukurnya kat mana? Kesusahan yang dicuba oleh Allah tu ada hikmah dia. Nak menyedarkan kita, nak menyedarkan kita, nak mengkifaratkan dosa kita, nak mengangkat martabat kita. Syukurlah. Tapi nak timbul ni semua mari daripada kekuatan dalaman masing-masing lah. Ini bukan mari daripada cakap. Cakap ni teori, cerita. Sampai masa praktikal bergantung pada kekuatan dalaman masing-masing. Bila Tuhan cuba tu, keluar segera tak kesabaran. Sebab kesabaran Nabi kata as-sabru inda sadmatil ula. Kesabaran ni ketika mula-mula Tuhan cuba tu. Bukan lepas gosok bukan. Mula-mula kena tu sabar. Redha, tu kalau mula-mula. Itu kesabaran yang sempurna lah. Mana iman kuat. Tapi kalau mula-mula hilang sabar, lepas dipujuk-pujuk, digosok-gosok, barulah dia astagfirullah, bapalah. Jadi siapa ke tak sedar gitu lalu. Barulah mari sedar. Itu semua datang daripada Allah. Mana iman tu adalah, tapi kena gosok sikit. Kena gosok-gosok, kena pujuk sikit. Kadang-kadang gosok mula-mula tu dia bedah lagi. Dah kena kemung. Kalau kena kemung ke mana? Kena kau orang sedap cakap sabar. Cakap mudah. Kalau kena tapalis sendiri, tu mula-mula. Lepas tu pujuk, lama-lama dia pun tenang. Mana pun sabar dia ada, iman dia ada, tapi dia kena korek sikit lah. Iman tak kuat lah tu. Tapi kita amal ibadat banyak juga. Semayang dengan puasa cukup. Amal-amal sunat pun ada juga. Apa tak kuat, kita kena muhasabah balik amal kita tu sempurna ke tak zahir dan batin. Amal kita tak ada, amal kita sempurna tak zahir dan batin. Sebab amal yang diterima oleh Allah, amal yang sempurna zahir dan batin, lengkap dengan syarat rukuk, barulah Tuhan terima, barulah ada pahala, barulah kuat, barulah timbul kekuatan dalaman. Sebab iman jadi kuat. Lepas tu kita kira muhasabah atas diri kita sendiri. Lepas tu kadang-kadang kita tengok orang kena ujian daripada itu, kita kena ambil pengajaran lah. Tuhan cuba dia dengan uzur kemudian. Kadang-kadang ada orang dia tenang je, tapi ada orang tak tenang, bergelisah, nak marah, nak mecok je. Ada orang dia tenang je. Sakit memang sakit lah, sama sakitnya, tapi dia punya ketenangan tu, tu kuat dia, iman dia kuat. Ada orang bila Tuhan cuba dengan sakit, payah nak gelepar saja, nak ngamuk saja, nak marah saja, ghadab, dia panggil tidak ada sifat redha, tidak ada sifat sabar. Sebab mereka solat pun tidak bila Tuhan cuba dengan sakit. Kalau solat pun tidak, tu tak ada lah. Tu tak ada kiraan lah tu. Solat pun tidak. Kalau orang tu ada solat yang sebenar, tidak akan ditinggal solat. Solat tak akan ditinggal, tu tiang agama. Lepas tu kadang-kadang orang sakit ni, waktu tak masuk lagi ke, dia rasa lambat. Contohnya kalau nak sapa ke Zuhur lambat. Setengah orang ni dia tak ada dengar apa, kurang pendengaran dia kurang dah. Jadi dia rasa lambat lagi ke Zuhur. Ni noknya solat ni. Orang pun orang yang ada ikatan dengan solat, yang duduk solat lama kening. Tanya semua.
Ada kisah pesakit itu, dia kena angin. Kena angin kali pertama masuk hospital, kena kali kedua meninggal. Masa duduk hospital tu doktor kata, dia tanya semua, waktu lambat lagi ke masuk. Nak tanya hal solat, takut dah sedar, takut jadi lajuk. Tuang terlantar dah. Nah, tapi tanya juga solat, nak solat. Sampai ke doktor, royak nak kena tu orang sakit. Dia tanya hal solat semua. Baik takut dah sedar, terlajuk. Teringatnya ke solat. Sampai ke sudah, sampai ke kena yang kedua, tak sedar, bawa mati mana apa. Dia khas solat je. Dan kadang dia sakit tu. Tapi solat duk mulut, nak semayang. Masuk waktu, nak semayang. Ada setengah orang tu cuba dengan sakit, sebut semayang dia marah dah. Semayang waktu masuk dah, aku sakit. Dia ngamuk. Waktu banyak dah ni jeling. Dalam dia tu. Tapi pada masa segor, bukan kata tak tinggal solat, tak tinggal berjemaah pun. Kalau tak ada masjid itu, sama ada uzur di rumah ataupun memang tak ada kampung. Siapa tanya uzur tak ambil solat. Ni ujian daripada Allah, terselahlah. Solat kita tu ada ke tak ada. Tapi kalau kita sakit, solat masih lagi kita tunaikan. Tapi redha kita kurang, sabar kita kurang. Maknanya solat tu adalah, tapi keimanan tak kuat. Tu kena peringat semualah. Ingat ke Tuhan, sabar, ingat ke Tuhan. Kena peringatlah. Sebab dia semayang okey. Tapi bab kesabaran tu kurang. Maknanya makna dia ngesemayang tu ada ikatan, tapi dalaman kurang kuat. Maka kita kena nasihatlah, peringat semua. Dia kita masa duk gini ni boleh ceritalah. Masa duk gini boleh cerita. Sampai masa Tuhan uji barulah tahu setakat mana kekuatan iman kita. Sampai kapal dok solat tu, dok kiraan tu, dok di ibadat lama kini di ibadat adat aja. Syarat rukun belajar dok apa dok tu tak panggil ibadat seumpama tu. Hak ihsan ni mengerjakan segala perintah dengan sempurna, mencukupi syarat dan rukun. Sebaliknya, dan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok, tidak mengerjakan ibadah dengan elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun. Ni syarat dan rukun tak cukup, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk, dan tidak tawaduk, maka dinama akan dia orang yang tidak berbuat elok. Bukan orang baik, orang yang tak ada makam, orang yang tidak ada ihsan. Makam ihsan tak kira lah. Dia buat ibadat, tapi syarat rukun tak cukup. Syarat rukun tak cukup. Syarat bagi tiap-tiap rukun pun tak cukup. Kemudian syarat ni pula, dia ada syarat untuk sah, dia ada syarat untuk diterima. Syarat untuk diterima iaitu keikhlasan. Contoh kita dalam solat, contohnya hak misal mudah, solat dia ada syarat wajib. Cukup syarat wajib ni, maka berkewajipanlah solat. Bila cukup syarat wajib, berkewajipan solat, kena mencukupkan syarat sah. Kena mencukupkan syarat sah. Mengangkat hadas kecil, mengangkat hadas besar, suci daripada najis. Tu banyak perkara lah nak kena ngaji tu pula. Bukan cerita saja. Dia kena mengaji bab taharah. Sebab apa? At-tahur miftahus salah. Bersuci itu adalah anak kunci solat. Sama ada suci daripada hadas, sama ada suci daripada najis, itu anak kunci solat. Dia kena ngaji bab taharah nak solat ni. Kena mencukupkan syarat untuk sah solat. Bila sah solat, kena mencukupkan syarat untuk diterima oleh Allah. Dia panggil syarat qabul. Syarat Tuhan terima. Tu pergi pada keikhlasan. Itu pergi pada hati. Syarat qabul. Maknanya
Dia syarat wajib cukup, dia berkewajipan solat, dan dia pun solat dengan menyempurnakan syarat sah. Maka sah solat dia, tapi solat dia tidak ikhlas, maka Tuhan tak terima, tak ada pahala. Solatnya sah, tak perlu kena qada kemudian, tapi pahalanya tak ada, sebab tidak ada syarat batin dipanggil, iaitu tidak ada keikhlasan. Lepas tu depan dia kata, dan tidak ada ikhlas. Itu syarat tak ada, syarat qabul, syarat Tuhan terima. Tapi sebelum nak cerita Tuhan terima tak terima, buat kena comel dulu. Syarat sah kena sempurna dulu. Samalah ibadah-ibadah lain pun. Kita membaca Al-Quran, baca biar betul dulu. Baca biar betul dulu. Kemudian nak suruh Tuhan terima, baca tu dengan ikhlas. Itu syarat Tuhan terima. Ada pahala ke tak ada pahala bacaan kita, tapi kok mana pun bacaan tu, bacaan Quran kena betul dululah. Macam solat lah, solat kena betul dulu, syarat rukun kena sempurna dulu. Kemudian nak kira pula bab pahala Tuhan terima tak terima, tu baru pergi pada keikhlasan. Jangan pula kita solat tak betul pun kita ikhlas, tak jadi kita. Kita ngaji Quran salah pun kita ikhlas. Akhirnya kita dedah aurat pun kita hati baik. Jadi biasa itu lah. Dia aurahnya tak tutup, kepalanya daga, tapi hati baik. Dia kena tutup aurah dulu, tutup aurah molek, ikut perintah dulu, ikhlas ke tak? Baru kita ikhlas ke tak? Ikhlas, Tuhan terima ketaatan dia, Tuhan beri pahala. Baru kita ikhlas tak ikhlas? Tutup aurah dulu, biar comel. Tapi semesti Tuhan terima ke tak? Kalau ikhlas Tuhan terimalah. Tapi kenapa pakai tudung? Kerana nak nunjuk ke orang, kerana malu dengan orang. Sebab apa? Sebab duk Terengganu. Kalau duduk Kuala Lumpur tak apalah, mongeng gitu pun. Dah balik duduk Terengganu ni kena berubah lah pulaknya. Sebab pesen Terengganu orang pakai tudung belaka. Dia pun pakai lah tudung. Sebab apa? Sebab duduk di Terengganu malu kat orang. Bukan kerana Allah Tuhan tak terima amal seumpama tu. Lepas tu dia kena buka tudung, tak boleh buka. Lepas tu baiki hati ya. Jangan salah faham pula. Tutup aurah bukan kerana Allah Tuhan tak terima. Buka. Dia salahnya kerana tidak ikhlas. Dia salah kerana tidak ikhlas. Aurah ditutup dah, lepas tu kena betul salah tu lah. Tutup aurah tu betul, kerana tu salah. Kerana niat tu salah, betul-betul kerana tu lah. Tutup aurah molek dah tu, teruskanlah. Salah faham pula, akhirnya aurah dibuka. Punah-rana gitu. Mana nak sebut, nak cerita bab syarat qabul, kena buat tu kena betul dulu. Tapi kalau buat betul tapi syarat qabulnya tidak cukup, itu pun bukan dipanggil orang yang berbuat elok. Syarat dan rukun kena kira belakang lah tu. Itu syarat sah solat. Kalau kita nak berjemaah pula, syarat sah qudwah pula. Syarat sah qudwah. Qudwah ni syarat sah makmum mengikut imam. Dan kitab Wisyah contohnya ada 12 syarat pula. 12 syarat untuk sah makmum mengikut imam. Dia ada syarat qudwah pula. Kena ngaji pula lah. Sebab itulah semain berjemaah ni pahala jadi 27. Pahala jadi banyak. Ilmu kena tambah lah. Takkan ilmu hak kita ngaji bab taharah, ilmu hak kita ngaji bab rukun solat, itu ilmu untuk sah solat. Untuk sah berjemaah ilmu lain lah pula. Sebab tu pahala lain pula tu. Untuk sah solat, taharah, rukun sempurna, sah solat. Berjemaah hak tu ketaatan lain pula tu pahala lebih pula 27. Ilmu pun kena lebih lah. Tak kena dengan gaya. Bukan kata 27 tak ada pahala, satu hak sepatutnya ada pun tak ada. Tak kena gaya dia batal. Lepas tu takut main seorang rugilah.
Seorang. Tak. Sehari 5 waktu. Nak sapa 27 bila? 5 hari 5 kali 5 baru 25. Nak sapa 27 semester kan. Bagi bohong kan akan batal kan. Apa nak batalnya? Belajarlah molek. Ramai seorang tadilah 5 hari 5 kali 5 baru 25. Ke mana? Tapi kita atas dunia ni tak nampak mana betul pahala tu. Sebab kita nampak betul duit je atas dunia ni. Hak mana hak gaji mahal, hak mana hak mana hak boleh lebih. Kita kerja hak tu atas dunia. Kalau pahala tak nampak. Bila pahala hak nampaknya alam barzah. Hampirnya alam barzah. Kita dah masuk lagi alam barzah. Tapi mak ayah kita tu nenek kita duduk alam barzah dah. Mak ayah kita tu nenek kita duduk alam barzah dah. Mereka nak tu. Mereka nak pahala. Mereka nak pahala yang kita lakukan. Kalau kita semai seorang kita atas 1. Kalau kita semai Jumaat kita atas 27. Mana? Anak ramai 10 orang anak. Oleh kebesar 10 orang ni parutlah belanja. Mak ayah pun makan budaknya. Nak besar anak 10 orang. Anak 10 orang solat belaka, tapi solat masing-masing boleh 10 pahala. Kawan tu anak tunggal. Seorang je. Belanja tak besar. Belanja tak besar. Anak seorang je, anak tunggal. Tapi seorang pun dia solat berjemaah 27 dia tahu. Apa ni? Orang panggil apa? Motivasi dah orang panggil dah. Motivasi lah. Dan kalau kita pahala. Pahala gitu je. Tak apa nak nampak. Kita nampak duit. Alam barzah. Mak ayah kita, tok nenek kita duk tunggu pahala kebajikan yang kita hantar ke mereka. Tiap-tiap kebajikan kita, malaikat akan bubuh dan dulamah. Pahala ibadah kita tu umpama cahaya. Bawa kepada kubur mak ayah kita, tok nenek kita tu. Maka cerahlah kubur mak ayah tok nenek kita. Bergembiralah mereka dengan tiap-tiap ketaatan yang kita lakukan. Tu. Tapi nak dapat pahala 27 ni, kena ngaji molek lah syarat kedua pula. Syarat berjemaah tu. Dia ada bab di suku pula. Dia ada babul jamaah dan kita pekah. Lepas tu dia ada babul jumaah. Tu bab majmu'ah pula. Dan kita pekahnya. Kena tahu juga sikit sebanyak bab semai Jumaat ni. Kalau tok khatib dia terlupa nak mencukupkan rukun khutbah, kita sedar, kita peringat. Ni tak kira lah tok khatib cukup rukun ke dia ikut rukun ke, dengar je, tak tahu pun ke rukun-rukun. Kena ada jugalah, kena mengaji juga. Sebab kita tiap-tiap minggu salat Jumaat, kena ngajilah dia punya syarat-syarat dia. Tapi tu lebih kurang je lah. Hak pentingnya syarat untuk sah berjamaah. Tu kena ngaji molek. Biar cukup syarat, biar cukup rukun. Tak cukup syarat, tak panggil buat elok. Ni hak termasuk orang yang mengerjakan ibadah dengan tidak elok, dengan bahawa tidak cukup syarat dan rukun, dan tidak ada ikhlas, dan tidak khusyuk tetap hati, dan tidak tawaduk merasa rendah diri. Maka dinama akan orang yang tidak mengerjakan ibadah dengan elok tadi ni, orang yang tidak berbuat elok. Maka tidak sempurnalah agama Islam, dan tidak ada hak lagi menerima pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak terima pahala daripada Allah sebab kita bukan berbuat elok. Sebab tak sempurna ibadah yang kita lakukan. Tapi hak berkaitan dengan khusyuk, hak tu untuk kesempurnaan. Kalau solat lah, kalau solat khusyuk untuk kesempurnaan. Mana kalau khusyuknya kurang, maka tuan terima pun kurang lah. Boleh pahala pun kurang. Kalau khusyuknya banyak, pahala pun jadi banyak. Khusyuk kurang, pahala dia kurang. Khusyuk ni pula takrifan dia banyak khusyuk ni. Sebab kita cerita khusyuk peringkat syariat, bukan khusyuk peringkat awliya, bukan khusyuk peringkat sahabat. Tu khusyuk peringkat maqam dia. Kita khusyuk peringkat syariah ni,
Maknanya dalam setengah kitab dia kata khusyuk peringkat syariat kita ni, mana kita tak sedar pun siapa belah kanan, siapa belah kiri. Mana kita duk tetap lah ni. Ke mana? Kejeling siapa dia belah ni. Tak lah. Mana kalau kita tak paling pada masa sebelum takbir, lepas takbir siapa? Kita tak perasan pun. Setengah mengatakan khusyuk ni muka tidak berpaling ke kanan, muka tidak berpaling ke kiri. Tu khusyuk dah tu. Di antara khusyuknya kita ingat akan tertib solat. Ingatlah. Kita ingat tertib solat, kita ingat rakaat solat. Hak lebih laginya kita boleh perhati bacaan-bacaan kita, perhati makna secara satu-satu, secara harfi. Makna cari satu-satu kita dah ingat. Tak ingat makna bacaan solat ni. Sebab 17 rakaat kita solat tu bacaan lain-lain. Nah. Kita solat 17 rakaat, 5 waktu sehari semalam. Bacaan kita tak ingat terjemahan sebab 17 rakaat bacaan dia bacaan lain-lain. 17 rakaat kita rokok 17 kali. 17 kali rokok tu bacaan lain-lain. Lepas tu tak ingat makna. Bacaan sepetula je subhana rabbiyal azim. Dah makna apa? Mana dah ingat. Tu kata macam bacaan lain-lain, pada bacaan sama je 17 rakaat tu. Tapi tak ingat makna, tak tahu makna. Jadi kita nak jaga macam mana hati kita. Tak ingat makna cara harfi, kita ingat makna cara kasar. Subhana rabbiyal azim tu kita besar Tuhan, kita tasbih ke Tuhan. Lepas tu rabbi firli warhamni, kita duk minta ni. Gitu je tahunya. Tak tahu juga makna cara kasar, kita perhati bacaan. Gitu je lah. Jadi khusyuk ni ada kedudukan dia lah. Hak tak ada khusyuk ni solat siapa ke tak tahu berapa rakaat, pakai gomo je. Tu tak ada khusyuk kau panggil. Tapi khusyuk ni bergantung kepada ialah syariat ni dia dah kedudukan masing-masing. Kedudukan masing-masing. Sempurna kekhusyukan, sempurnalah pahala solat. Tidak sempurna khusyuk, tidak sempurnalah pahala solat. Tapi bukan kata saja awak solat tak khusyuk, awak saja guna. Kita ambil semayang boleh pahala dah, kita tutup aurah boleh pahala dah, kita melangkah pergi kepada tempat solat boleh pahala dah, kita takbir boleh pahala dah, kita baca Fatihah boleh pahala, kita baca bacaan sunat semuanya boleh pahala. Kenapa kata saja? Khusyuk itu tuntutan lain pula. Dia kata dak khusyuk saja. Dak khusyuk setara mana dak khusyuk ni? Siapa ke tak tahu gapo pun, tak tahu tertib solat, tak tahu rakaat solat. Ada orang solat gitu. Jangan mudah-mudah kata saja-saja gitu. Akhirnya dah kalau solat tak khusyuk saja, malas sembahyang. Ada orang tak mau sembahyang. Siap ditanya lagi, awak solat khusyuk ke tak? Tak khusyuk. Wailung dia kata. Wailung, lubuk dan neraka jahanam. Sebab apa? Tu ayat kata an salatim sahun tu. Tu an salatim sahun, bukan fi salatim sahun. Lalai daripada solat, bukan lalai dalam solat. An daripada, fi baru dalam. Ayat tu fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun. Hak fi ayat lain. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatim khashi'un. Berjayalah orang yang khusyuk dalam. Fi tu dalam. Fi salatim khashi'un, berjaya orang mukmin yang solat dia khusyuk dalam solat. Fi. Tapi hak sahun an lil matruk, an lil mujawazah. Lalai daripada solat mana apa? Meninggalkan solat. Itu bukan masalah lalai dalam solat tak khusyuk. Jauh lagi tu, jangan pergi waktu. Dia tanya, awak solat khusyuk ke tak? Tak, neraka awak. Lepas tu, pocik tak semayang. Mayang dia neraka, dia kata. Dia tak solat. Dia tanya anak saudara dia, dah solat khusyuk ke tak? Tak, neraka juga. Tak solat, dia kata. Tak solat neraka. Kalau solat tak khusyuk, neraka. Baik tak sah, dia kata. Tu salah faham berat. Yang baik tu ayat tu an salatim sahun, lalai daripada solat. Dengan mana apa? Tidak solat.
Ayat tu turun pada orang tidak solat. Siapa? Puak munafik. Dia tidak solat. Kalau dia solat pun hanya yuraun sahaja. Depan Nabi dia solat. Sebab apa? Nak tunjuk ke Nabi dia solat. Duduk di rumah dia tak solat. Puak munafik ni. Sebab tu Nabi cerita nak bakar rumah. Bukan kerana dia tak berjemaah. Kerana munafik duduk di rumah tu dia tak solat. Dia kalau solat pun depan Nabi, kenapa? Yuraun. Dia menunjuk-nunjuk, nak tunjuk ke Nabi, aku ni orang Islam juga, ikut Nabi juga, aku solat. Kalau depan Nabi. Kalau duduk rumah, tak solat. Ini asal ayat lah. Tapi ayat tu an salatim sahun, bukan fi. Bukan lalai dalam solat. Lalai daripada solat dengan mana? Meninggalkan solat. Jadi khusyuk ni kesempurnaan. Khusyuk ni bergantung kepada hati masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, berkata ia, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin istala alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'ri. Jadi ni nak cerita hadis dalil kepada agama ni merangkumi Islam, iman dan ihsan, di mana hadis Jibril alaihissalam ni tanya berkaitan dengan Islam, iman dan ihsan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.